Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang, salam Ramadan buat semua yang menjalankan ibadah puasa, kepada semua guru dan para pendidik yang bersama Masuk dengan nama kami macam apa saya pada lengkap nama aku. saya, Mas Nur Faiza binti Masnan dari SK Malawak akan menjadi moderator Anda pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai seorang motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah Institut Aminuddin Baki yang telah bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education di University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Baiklah, tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi Snippets Reflect On yang bertajuk Grassroots Model for Strategy Development. Dipersilakan Datuk. Right. So tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih tajuk hari ini Grassroots Model for Strategy Development. Nampak macam tajuk yang akademik, sebenarnya tidak. Selepas saya masuk ke slide yang kedua nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan terfikir, oh ini adalah sesuatu yang anda lakukan setiap masa. Dan saya dapatkan idea ini daripada buku Henry Mintzberg yang banyak menulis tentang pengurusan dan strategi, ya. Dan kenapa strategi model grassroots, iaitu akar umbi? Ramai yang mempercayai bahawa sesuatu strategi itu boleh wujud dari bawah dan kemudiannya ke atas, dan di atas strategi itu dimurnikan, dan kadang-kala strategi itu turun semula ke bawah dan menjadi satu dasar. So, strategi ini bila from bottom up ini didatang daripada practitioner, pengamal. Dalam pendidikan siapa pengamal? Cikgu, kepimpinan sekolah, PPD, dan juga stakeholder, ya, terlibat di peringkat akar umbi, di peringkat grassroots ini. Dan ini di antara strategi yang paling efektif dan efisien bila dia datang daripada bottom up, right? Kenapa? Kalau banyak strategi datang daripada atas ke bawah dan kemudiannya dipersoalkan implementasinya, dan kalau sekiranya tidak berjaya, maka orang terpanggil untuk mengatakan di manakah berlakunya kekurangannya dalam pelaksanaan satu program baru atau satu dasar baru dalam pendidikan. So yang penting, kalau kita nak membina satu strategi atau dasar baru, biarlah dasar atau strategi atau idea itu diselaraskan dari bawah dahulu. Kerana idea itu akan dilaksanakan di peringkat akar umbi. So penting untuk ada buy-in, istilah yang selalu digunakan dalam pengurusan. Buy-in artinya dah ada satu persetujuan, sudah ada satu pemahaman yang sama. Orang dalam percakapan biasa kata, we are on the same page. Apa maksudnya we are on the same page? Artinya kita ada satu ingatan bersama, institutional memory, kita ada satu pemikiran yang selari, kita ada perbezaan tetapi kita memahami apa yang idea yang kita nak utarakan. So, strategi ini boleh datang daripada bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi hari ini, matlamat saya adalah untuk kongsikan strategi yang wujud daripada, yang diutarakan daripada bawah ke atas. Next slide, please.
So, keputusan dan tindakan yang diambil oleh seseorang itu dari masa ke semasa akan mewujudkan satu rangkaian, satu pattern yang boleh diikuti. Right? Di sekolah, kita tahu satu strategi yang banyak digunakan adalah intervensi untuk meningkatkan prestasi keputusan. Dalam strategi untuk meningkatkan keputusan peperiksaan, banyak cara digunakan. Bila sesuatu itu berjaya, maka ia boleh jadi satu strategi. Umpamanya, selalunya usaha ni, strategi ini, dia bermula daripada isu atau satu peluang untuk mengubah sesuatu. Ada mazhab yang katakan don't mend if it ain't broken. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau sesuatu tu sudah tidak nampak ada kejayaan atau peningkatan, maka break it. So kita terpanggil daripada don't mend if it ain't broken kepada break it. So di peringkat sekolah umpamanya, atau di peringkat PPD atau di JPN ataupun di kementerian, ada perkara-perkara yang kita kena lihat dari segi isu dia atau peluang yang ada. Dan daripada isu yang peluang, kita melahirkan idea. Idea ini boleh datang daripada orang biasa. Dalam banyak syarikat korporat di Jepun, mereka mengutarakan idea daripada subordinate dalam organisasi. Idea tidak semestinya datang daripada pihak kepimpinan organisasi sahaja. Idea boleh datang daripada bawah. Kerana mereka mengenali isu atau peluang yang ada. Kalau idea itu nampak macam membawa satu perubahan, makin lama kelamaan dia boleh jadi satu strategi. Dan kalau strategi itu berjaya dan orang lain belajar dan juga mengikuti atau mengambil iktibar daripada strategi itu, mencontohi strategi itu, mengambil teladan daripada strategi itu, maka ia boleh menjadi satu best practice, satu amalan terbaik. Dan bila dia menjadi amalan terbaik, maka ia boleh memenuhi keberhasilan yang kita harapkan. Keberhasilan maupun keberhasilan murid atau keberhasilan organisasi secara keseluruhan atau institusi seperti sekolah. So ingat, kalau anda lihat di atas, dari bawah ke atas. Tidak semestinya kita kena bergantung kepada pihak atasan untuk sentiasa nak menurunkan satu strategi dasar atau program yang baru. Kerana apa? Dalam pengurusan kita selalu dengar ungkapan one size does not fit all. Bagaimana satu perkara dapat satu intervensi, satu idea dilaksanakan di Kuala Lumpur berbeza dengan apa yang berlaku di kawasan pedalaman atau di pinggiran bandar dan sebagainya. Maka kita kena ada satu idea besar, tapi pelaksanaan think global, act local. Kita ada idea besar dia, tapi yang nak laksanakan, kita lihat. So, strategi yang produktif strategi ini, dia akan tumbuh dalam satu situasi di mana kita beri peluang untuk orang meluahkan idea. So, remember, seperti saya tunjuk dalam gambar aja di atas, isu atau opportunity, kita dapatkan idea. Kita cari idea. Daripada idea itu kita bina strategi. Kalau idea itu berjaya, lama-kelamaan ia jadi strategi. Dan kalau strategi itu berjaya, dah diguna pakai beberapa kali, maka ia jadi satu amalan terbaik. Dan bila ia jadi amalan terbaik, maka ramai yang nak contohi. Kerana amalan terbaik itu dapat memenuhi keberhasilan yang kita inginkan. Tapi ingat, strategi itu kadang-kadang kita kena ubah sedikit mengikut kesesuaian organisasi kita. Next slide please. So, tuan-tuan dan puan-puan,
kadang-kala kita ada satu intended strategy, right? Tetapi dengan tidak sedar, kita dapati bahawa bila kita minta idea daripada bawah, kita boleh ubah the intended strategy itu. Jadi strategi itu yang sepatutnya yang sudah ada laluan dia, tetapi ada idea baru dan ada daripada deliberate strategi, right? Daripada emergent strategi itu boleh berlaku deliberate strategi, right? Apa emergent strategi? Kita kongsikan masalah dengan isu dengan staff kita dan mereka pula datang dengan satu idea. So that idea is an emergent strategy yang boleh diguna pakai oleh pihak pengurusan sekolah. Dan bila strategi itu berjaya, ia menjadi satu strategi yang bernas, realized strategi yang berjaya, yang boleh digunakan. So very simple seperti gambar raja yang saya tunjukkan dalam slide sebelum ini. Kita hanya boleh bina strategi, emergent strategi ini untuk menjadi deliberate strategi yang dirancang kalau kita beri peluang kepada pihak staff kita untuk meluahkan idea-idea mereka. Right? Next slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa ilmu itu kita boleh perolehi daripada pelbagai sumber, kadang-kala daripada sumbangsaraan profesional kita, right? Kadang-kala daripada buku, daripada makalah, majalah, daripada bacaan. Dan merata tempat, ilmu ni adalah penting because reading is thinking, listening is thinking. So, anda perlukan satu pendekatan yang positif. Do not forget, it is easier to build strong children than to fix broken adults. So, we are entrusted, kita diberi tugas untuk membina kanak-kanak yang hebat, yang resilient seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita. We want a resilient generation in the future. So tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih, Dato' di atas sesi snapshot sebentar tadi, iaitu Grassroots Model for Strategy Development yang sungguh bermakna dan dapat memberikan inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Semoga kita semua akan terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi anak bangsa kita. Terima kasih sekali lagi Dato' atas sesi perkongsian tadi dan tampak sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, penceramah jemputan mingguan kita, Encik Eroid Martini alias Irwan bin Hamzah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Kurikulum SK Tampulan Kota Kinabalu Sabah, juga selaku penceramah CDL siri ke-68, Puan Elsie Sharon Gilu, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama dengan kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Mas Faiza binti Masnan dari SK Melawak akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam CDL siri ke-68, #Cikgu Mita Tabang yang juga membawa maksud Cikgu Bantu Cikgu. Perkataan Mita Tabang ini diambil daripada perkataan yang terdapat dalam bahasa suku kaum etnik di Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik dan penonton sekalian, sesi CDL ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri melalui platform siri hands-on online session.
Berikut adalah objektif serial hands-on. Yang pertama ialah berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat ialah untuk membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini Anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Baiklah, kita teruskan dengan sesi petang ini dengan berkenalan terlebih dahulu dengan penceramah CDL siri ke-68 hari ini. Beliau diberi nama Eroid Martini alias Irwan bin Hamzah, berumur 42 tahun, sudah berkahwin, mempunyai kelulusan yaitu ijazah sarjana muda pengurusan dan kepujian daripada Unitar pada tahun 2004. Meja pendidikan beliau ialah pengurusan kualiti di Unitar dan beliau mengikuti program KPLI iaitu pengajian sosial di IPG-MTAR pada tahun 2008. Kini beliau bertugas di SK Tampulan Telipo sejak 2009 dan telah pun memegang jawatan sebagai seorang penolong dan pentadbiran co-curriculum. Berikut saya bacakan beberapa kejayaan dan pencapaian beliau. Yang pertama ialah PT Filem Pendek Negeri Sabah tahun 2021 sehingga kini. PT itu bermaksud pegawai teknik ya. Yang kedua, telah mencapai pingat perak International Colloquium on Education and Social Science tahun 2020. Yang ketiga, finalis E-Colloquium Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Menerima anugerah Guru Ikon Seni Budaya Sekolah Rendah PPD Kota Kinabalu pada tahun 2022 dan juga mendapat anugerah Guru Ikon dalam Seni Persembahan Peringkat Negeri Sabah 2023. Baiklah, dalam siri CDL Hands-on Online Session yang ke-68 pada hari ini, Cikgu Eroid akan membawa perkongsian yang bertajuk Projek Filem dalam Pendidikan. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh saja terus bertanya. Jika ada kemusykilan pada bila-bila masa sama ada bercakap melalui mic atau menaip pertanyaan anda dalam ruangan chat untuk saya bacakan. Baiklah, dengan ini dijemput Tuan penceramah kita, Cikgu Eroid Martini, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan, Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator kita pada petang ini. Sahabat saya Cikgu Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Petang-petang ni mesti lapar kan? Mesti mengantuk. Jadi cikgu-cikgu, perkongsian saya pada petang ini ialah satu amalan terbaik lah ya. Satu amalan terbaik yang kita namakan sebagai projek filem dalam pendidikan. Sebelum tu moderator boleh dengar tak suara saya? Saya takut nanti saya cakap sorang-sorang, rupanya tak dengar. Boleh dengar? Clear? Boleh Boleh ya? dengar. Okey, Boleh. alhamdulillah. Baik. Oh ya, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada pihak CDL kerana menjemput saya untuk kali yang kedua, untuk membentangkan satu amalan terbaik lah yang kita lakukan di SK Tampulan Telipok. Baik, kita mulakan. Baik, sebelum itu saya nak kongsi satu video yang saya sudah sediakan. Macam biasalah cikgu, ibarat set induksi kan. Sebelum kita buat perkongsian, kita panas-panas dulu kalau orang Sabah kata. Kita kasih warming up dulu. Satu video yang saya nak kongsikan sama cikgu. Okey, sekejap. Aril, bagus banget film ini. Lihat. Wah, keren banget filmnya. Tapi di mana ya sekolahnya? Manakala filem pendek sekolah rendah dimenangi SK Tampulan Telipok. Oh, di Malaysia, di SK Tampulan. Yuni, apa kata kita ke sana? Mau dong, tapi bagaimana? Usah ribut-ribut. Mudah aja, kita pakai VR. Ayo deh kita ke VR. Yuni, siap ya? Kita ke Malaysia. Siap.
Selamat datang di SK Tampulan. Nama saya Ajun. Saya avatar untuk SK Tampulan. Jom, saya tunjukkan di sekeliling. Yuni, disinilah bilik guru besar. Kalau kau tidak percaya, ambil kapak pelalap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Tempulan. Bunda, boleh saya tahu sejarah sekolah ini? Boleh. Sekolah ini dibina pada tahun 1960. Sekarang kami mempunyai 14 orang guru dan 105 orang pelajar. Bunda, apa istimewanya sekolah ini? Untuk pengetahuan Yuni, SK Tampulan melalui Pusat Sumber Sekolah aktif menerbitkan filem pendek. Kami telah banyak memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Iya, saya sudah nonton semuanya. Bagus ya anak-anaknya. Kalau bagus, coba Yuni lihat kawasan-kawasan sekolah. Saya pergi dulu ya, Bunda. Yuni, jom kita ke kelas. Kita sampai bila-bila. Kalau kau tidak percaya, ambil kapak pelalap dadaku ini. Kalau kau mau percaya, baguslah bisa saja yang kau pilih. Memang susah, aku mau lari. Yuni, tengok sana. Ada anak-anak tengah syuting. Nanti, adai sayang, jangan kau begini. Mana tahu tiba-tiba saya berhenti. Student prize is ソルンスグ。おめでとうございます。Congratulations. Oh, gimana nih? Siap-siap parang lagi. Siyempre sana ko bun. Pukutong poko bambu, Pak. Oh, bikin apa itu pokok bambu? Kau bikin meriam. Jangan kau macam-macam kan. Don't worry, Bapak. Hari ini saya dan kawan-kawan akan menyelamatkan kampung ini. 世界中で水資源をめぐる問題は年々深刻化しています。作品内の農村のように干ばつによる水不足は特に切迫した問題です。本作中では生活水を求め、子どもが一人道なき道を隣村まで歩いていかざるを得ない過酷な環境、病に倒れる村人や高騰する物価など、村人たちを取り巻く苦しい生活が描かれています。この作品の特徴は、マレーシア・サバ州テリポクの小学生たちにより演じられている点でしょう。一見すると子どもたちの冒険譚、成功談のように見えますが、彼らはそれぞれ村の大人や子どもを演じており、登場人物全員が同じ干ばつという環境問題に苦しむ当事者であり、年齢関係なく問題解決に取り組むメンバーであることが、テリポクの生活様式と美しい自然の中で語られています。持続可能な社会を目指す中で、干ばつという環境問題は一朝一夕に解決するものではありませんが、それでも互いに知恵を出し合い、手を取り合っていけることや、地域に即した環境負荷の少ない開発を考えること、何より子どもたちへ託す未来への希望を感じさせる作品であります。おめでとうございます。Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Hai, saya Cikgu Iroid Martini. Saya bertugas di SK Tampulan Telipok, Kota Kinabalu. Hari ini saya ingin berkongsi kepada rakan-rakan guru tentang projek filem dalam pendidikan.
Secara umumnya, projek filem dalam pendidikan merupakan satu aktiviti yang mengandungi dua komponen. Komponen yang pertama, murid-murid akan membuat ulasan dan refleksi terhadap filem yang ditonton di dalam kelas masa proses pengajaran dan pembelajaran. Komponen yang kedua ialah murid-murid akan menghasilkan satu filem pendek yang berdurasi 3 hingga 6 minit berdasarkan kepada tema pembelajaran pada hari itu. Untuk memberi nilai tambah terhadap projek filem dalam pendidikan, pihak sekolah telah mengambil satu langkah inisiatif dengan mewujudkan mini studio. Di dalam mini studio ini kita telah meletakkan green screen ataupun layar hijau untuk kegunaan murid-murid dan guru. Murid-murid dapat menghasilkan filem pendek, manakala guru-guru dapat menghasilkan video yang berasaskan kepada pembelajaran. Akhir sekali, saya berharap agar rakan-rakan guru di luar sana supaya sentiasa membuat sesuatu amalan terbaik, inovasi yang boleh membantu kepada kemenjadian murid. Percayalah rakan-rakan guru, apabila kita ada passion untuk melakukan sesuatu, kejayaan akan sentiasa berpihak kepada kita. Yuni, selamat datang ke Pusat Sumber Sekolah SK Tampulan. Yuni, gimana sekolahnya? Mantap. Give me 5. Okey, cikgu-cikgu, itulah serba sikit mengenai gambaran sekolah saya. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, sekolah saya ini merupakan sekolah luar bandar. Kita merupakan sekolah SKM, iaitu sekolah kurang murid. Mungkin ada cikgu-cikgu terlintas di fikiran cikgu, oh sekolah cikgu Eroid ni senanglah buat program kan, murid pun sedikit. Sebenarnya cikgu-cikgu naratif sebegitu tidak tepat lah cikgu, tidak tepat, sebab bagi sekolah
luar bandar yang SKM ni, dia punya kekangan, dia punya cabaran itu sangat besar. Kita kita sebenarnya kekangan kita ni kalau di sekolah SKM ni ialah kekangan daripada talent. Talent maksudnya kita tidak mempunyai ramai murid. Jadi bila kita buat audition tu kita kurang murid yang berbakat. Begitu juga daripada sumber keuangan, sekolah SKM ni dia punya peruntukan keuangan ni sangat sedikit. Jadi memang agak mencabar kalau kita orang kata untuk menanggung kos macam hantar murid ke peringkat antarabangsa maupun kebangsaan. Jadi itu tidaklah kita anggap sebagai satu alasan yang tidak membolehkan untuk kita berkarya ataupun mengembangkan potensi murid. Kita anggap itu sebagai satu cabaran. Jadi pada petang ini, kita di SK Tampulan, kita ada memperkenalkan satu program yang kita namakan sebagai program projek filem dalam pendidikan. Baik, apa itu projek filem dalam pendidikan? Sebelum itu cikgu, saya nak kongsi satu kata-kata hikmat daripada guru besar kami, Puan Zaleha. Puan Zaleha ni dia kata, film is not just a reflection of society. It is a powerful tool that can shape and transform it through education. So memang benar kata-kata guru besar Puan Zalia, kerana zaman sekarang cikgu, zaman sekarang ialah zaman visual. Generasi sekarang ialah generasi TikTok. Jadi pendekatan visual melalui filem, melalui audio, melalui video tu sangat mempengaruhi murid pada zaman sekarang cikgu. Sebab mereka ber-TikTok, mereka berkarya di media sosial. Kadang-kadang kita blame dorang. Kita blame dorang kerana kita menganggap bahawa benda ini agak membuang masa. Tetapi kita memikirkan cikgu di SK Tampulan ni, daripada kita memikirkan di side negatif tu, kita mencari satu solusi bagaimana untuk kita menggunakan idea tu, menggunakan media sosial ni sebagai satu alat yang membantu kepada murid. Jadi itu mengapa kami gunakan sebagai filem, sebagai satu platform yang kita gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran cikgu-cikgu. Itulah sebab kita percaya visual ni sangat mempengaruhi pemikiran murid. Kita pun sebagai orang dewasa, kalau kita menonton televisyen, televisyen ni cikgu dia merupakan satu alat propaganda untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi kita gunakan visual filem ni untuk mempengaruhi anak-anak murid ke arah kebaikan menerusi media sosial dan juga filem tu sendiri cikgu. Oh ya cikgu, kalau cikgu-cikgu ada soalan ke, direct on the spot cikgu boleh tanya. Saya takut nanti saya bercelote gini cikgu macam tidak seronok. Kalau ada feedback kan respon daripada rakan-rakan guru nak tanya soalan, tanya saja cikgu. Tidak payah tunggu di akhir sesi ini cikgu ya. Baik, apa itu projek filem dalam pendidikan? Okey, sebenarnya cikgu ia merupakan satu model bagi aktiviti pengajaran dan pemudacaraan menggunakan filem atau video pendek sebagai bahan bantu mengajar. Ini yang kita lakukan cikgu di SK Tampulan. Selain daripada membuat ataupun menghasilkan filem pendek, kita juga ada satu modul khas cikgu yang kita gunakan untuk menyokong aktiviti ini cikgu. Cikgu-cikgu punya sekolah mungkin pernah mengikuti pertandingan filem cikgu, pertandingan filem pendek. Tetapi kebiasaannya, rutin kebiasaan, apabila habis sesuatu pertandingan itu, kita akan terhenti kan cikgu? Kita akan terhenti, kemudian kita tunggu tahun hadapan. Jadi kalau sekolah kita menang, syukur Alhamdulillah. Tetapi kalau sekolah kita kalah, confirm kita punya emosi itu agak terganggu. Jadi kita di SK Tampulan, kita cuma tidak berharap sangat dengan penghasilan filem pendek itu cikgu. Tetapi kita cuba menghubung jalin menggunakan filem pendek itu di dalam bidang kurikulum. Jadi ianya sebagai satu aktiviti yang berterusan. Maksudnya kita tidak mengharap penyertaan filem pendek ini sahaja cikgu, tetapi kita hubung jalin di peringkat kurikulum. Okey. Bagaimana kami bermula cikgu untuk projek filem dalam pendidikan ini? Kita sebenarnya sudah bermula pada tahun 2015. Iaitu bermula pada fasa 1 di mana pada tahun 2015 kami banyak menghasilkan filem pendek. Dan kita hantar penyertaan di peringkat daerah, kita hantar penyertaan di peringkat negeri iaitu Sabah Screen Fest lah cikgu, dan juga kebangsaan lah Sabah Screen Fest.
Kemudian kita juga menghantar filem pendek kita ini di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah ada beberapa keputusan yang menyebelahi kita dan ini sangat memberikan satu orang kata suntikan semangat kepada sekolah kami untuk terus berkarya apabila kita telah menang di peringkat antarabangsa. Itu apa yang berlaku pada tahun 2015. Pada tahun 2021 kita ada mini studio cikgu. Kita ada satu green screen, layar hijau, studio layar hijau. Kalau cikgu nampak tadi di video tadi ada satu sudut yang kita buat iaitu mini studio. Kenapa kita wujudkan mini studio ni cikgu? Ada dua sebab. Pertama untuk kegunaan murid. Murid mereka boleh membuat video-video kreatif, mereka boleh buat video-video short film. Kalau kita bercakap tentang short film cikgu, dia bukan yang filem 1 hingga 2 jam cikgu. Short film ni biasanya mengambil masa 10 minit ke bawah lah. 10 minit ke bawah. Okay. Jadi keperluan guru pula untuk mini studio kami ni, guru-guru boleh menghasilkan dia punya bahan bantu mengajar lah dalam pembelajaran. Sebagai contoh, kalau di sekolah kami ada satu guru yang sangat aktif, nama dia Cikgu Ika. Dia sangat aktif dalam bidang di media sosial menggunakan bahan-bahan mini studio kami untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang sangat bagus cikgu. Kemudian pada tahun 2022 cikgu, untuk sebagai justifikasi sama ada program ini, inisiatif ini memberikan impak yang positif kepada murid-murid, kita telah menghasilkan satu kajian tindakan cikgu. Kita menghasilkan kajian tindakan dan juga kita membentangkan inisiatif ini, projek ini di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini penting cikgu. Ini tips dari cikgu. Apapun program yang kita lakukan di sekolah cikgu, perlu ada kajian tindakan. Sebab ini merupakan evidence. Ini merupakan satu bukti yang menunjukkan program kita ini berjaya atau tidak. Ini kementerian sangat menitik beratkan kita punya justifikasi, kita punya evidence. Jadi bila cikgu menghasilkan kajian tindakan ataupun amalan yang terbaik mengikut program dan inisiatif cikgu, itu menunjukkan bahawa kita ada satu data yang accurate, data yang tepat yang menunjukkan bahawa filem pendek projek yang kita jalankan ini memang sesuai dengan murid dan ianya terbukti berkesan. Kerana ingat cikgu, apapun yang kita lakukan sebagai seorang guru itu, hujung pangkalnya, hujung perjalanan itu ialah kemenjadian murid. Kita tidak mau menghasilkan satu program, inisiatif itu sok sendiri saja cikgu. Pastikan resultnya ialah murid. Sebab kita punya klien ialah murid. Baik, itu yang berlaku pada tahun 2022 cikgu. Kemudian fasa yang keempat. Fasa yang keempat pada tahun 2023 kita telah mewujudkan satu panggung wayang. Panggung wayang, mini panggung wayang lah kita namakan sebagai panggung wayang Mita Tabang. Mita Tabang ni maksudnya bekerjasama, bergotong royong, itu maksud dia. Bila ada panggung wayang ini cikgu, murid-murid dia ada satu perasaan yang sangat seronok. Kita kena faham cikgu, murid-murid luar bandar ni, mereka kadang-kadang mereka tidak ada peluang untuk pergi ke pawagam yang sebenarnya, pergi JSC ke, pergi ke MBO ke, mereka tidak ada peluang itu. Tetapi apabila kita mewujudkan peluang itu di sekolah, secara tidak langsung mereka punya fokus, mereka punya orang kata keseronokan belajar itu akan lebih berkesan, akan lebih orang kata unsur kecintaan itu wujud di hati mereka cikgu. Itu sebab kenapa kami mewujudkan satu panggung wayang mini sinema cikgu. Saya berharap cikgu lepas perkongsian ini mungkin cikgu ada idea, boleh mengambil inspirasi ini, boleh mewujudkan panggung wayang di peringkat sekolah masing-masing cikgu. Untuk pengetahuan cikgu, panggung wayang yang kami lakukan itu adalah kolaborasi di antara PIBG. Kita bergotong royong dan semua keperluan alatan panggung wayang tersebut adalah hasil daripada sumbangan guru-guru di SK Tampulan dan juga sumbangan tenaga daripada PIBG sekolah cikgu ya. Okey, baik. Untuk 2024 pada tahun ini cikgu, kita akan fokus kepada jaringan pintar cikgu. Kita nak memperbanyakkan lagi kita punya rakan strategik. Pada tahun-tahun yang lalu kita banyak rakan strategik. Kita ada Kinana Media Sdn Berhad. Kita ada sekejap
kita ada Sinik. Okay, Sinik ni satu NGO di Sabah yang memfokuskan kepada industri kreatif. Kita perlukan jaringan pintar ini, cikgu, rakan strategik ini, supaya mereka dapat menolong kita sebagai panduan. Macam kita, cikgu, kita fokus kepada short film, filem pendek. Kita tidak mahu menghasilkan filem pendek saja, cikgu, tetapi kita mahu memperluaskan karya kita. Bagaimana? Dengan cara menghantar penyertaan kita ni, filem kita, ke peringkat antarabangsa. Jadi rakan strategik kita inilah yang akan membantu kita, cikgu, daripada aspek dokumentasi dan akan bantu daripada aspek teknikal. Dan kita di SK Tampulan sangat bersyukur kerana rakan strategik kita ini sangat membantu, cikgu. Baik. Projek filem dalam pendidikan ni, cikgu, saya pecahkan kepada 3 komponen yang utama. Yang pertama tadi, yang saya katakan tadi, projek ini mesti ada mini studio yang ada green screen, cikgu. Yang kedua, ada mini pawagam. Okay, tadilah yang pawagam minta tabang. Yang ketiga, ini yang paling penting, cikgu, iaitu literasi filem. Minta maaf, tiba-tiba blackout di taman ni. Saya guna saya punya data telefon, harap-harap tidak tersekat-sekat lah ya, sebab data telefon ni dia sangkut-sangkut. Okey juga, dengar juga. Okey, boleh saya share Ya. balik So, yang pertama sekali ialah Sabah Creative Economy and Innovation Center. Pasal apa tu? Cikgu Roy. Okey, yang Sabah Creative Economy Center ni, kita buat dia punya jaringan, mereka membekalkan kita kepakaran dari aspek teknikal lah. Teknikal, bagaimana untuk menghasilkan short film, dan mereka provide juga facility diorang di KKIP. Kalau kita nak guna bahan facility yang ada di tempat mereka, orang kata membenarkan lah menggunakan facility mereka. Yang ini lebih kepada industri kreatif lah untuk Sinik ni, untuk memasarkan idea-idea kan, mana-mana usahawan kan. Tapi kalau kita dari segi pendidikan, dia bantu daripada marketing lah, dari segi marketing. Ya. Marketing SK Tampulan lah kan? Ya, betul. Filem-filem Ya, semua tu. Okey. So untuk yang gambar yang tengah ni, Namwon Elementary School in Jeju, Korea. Ini tentang apa pula? Okey, baik. Untuk Naimon Elementary ini pada tahun lalu, pada tahun 2023, bila kita mewakili Malaysia ke Korea, dalam sesi itu ada satu sesi perkongsian bersama rakan-rakan industri dan juga guru-guru di sana. Dan saya tertarik dengan Naimon Elementary ini sebab apa yang mereka lakukan di Korea itu sama dengan apa yang kita lakukan di Malaysia, iaitu projek filem dalam pendidikan. Jadi kita, orang kata, ada satu perkongsian lah, perkongsian orang kata ilmu pengalaman bersama Naimon Elementary ini, dan kita bercadang untuk jemput mereka untuk buat satu perkongsian secara online lah, kalau ada ruang dan peluang yang akan diberikan lah di peringkat mereka. Ya. Okey. So gambar yang ketiga ialah Kinana Media Sendirian Berhad yang ada tuan pengarah PPDKK ni. Okey, Kinada ni dia merupakan satu syarikat yang banyak menerbitkan dokumentari. Dia bukan filem tapi dokumentari. Dia juga membantu kita dalam aspek teknikal, pembuatan filem pendek, pembuatan dokumentari, dan mereka kalau mereka ada satu produk dokumentari, dia memberi kesempatan kepada kita untuk orang yang pertama lah, pihak yang pertama untuk melihat hasil kerja mereka dokumentari itu. Tahun lalu mereka ada buat satu dokumentari bertemakan Kak Matan, iaitu apa kan nama, Sukot Wagu. Tajuk dokumentari itulah Sukot Wagu. Jadi kita di SK Tampulan dengan SK Tampulan lah kan? Ya, berkolaborasi dengan SK Tampulan. Mereka memerlukan bahan orang kata untuk dokumentari dia. Jadi kita berikan bahan tersebut dan ditayangkan dalam dokumentari tersebut. Ya. Okay, next slide Nuani. So next slide ialah modul pembelajaran literasi filem bahan ransangan. Tentang apa ni? Ini yang saya katakan tadi, kita selain daripada menghasilkan filem pendek itu, kita ada buat satu modul khas untuk yang digunakan untuk guru-guru berkenaan tentang ilmu filem.
Okay? Tidak kisah filem panjang kah, filem pendek kah, untuk kita sesuaikan dengan kita punya PDP pada ketika itulah. Kita punya RPT, kita punya RPH, ada banyak kandungan modulnya ya, Cikgu Mas. Bergantung kepada cikgu mana kesesuaian cikgu, cikgu boleh pilih mengikut tema topik yang diajar pada hari itu. Ini contoh yang kami buat lah. Ini contoh dia maklum balas projek filem dalam pendidikan. Kita ada punya survey. Contohnya kalau di dalam modul tu ada kena tulis saya faham cerita yang disampaikan. Kalau mereka faham berapa dia punya skala dia faham. 1 kah, Itu 2 kah, murid 3 yang kah? jawab kan? Yes, murid yang akan jawab. Jadi maksudnya kita bukan menayangkan filem tu saja untuk hibur-hibur, tidak, tetapi kita cuba nak kaitkan dalam pembelajaran, dalam aspek kurikulum. Itu yang paling penting, Cikgu Mas. Ya. Okay, next one. Yang ini. Cikgu Rek Ini nampak contoh. mana kan? Betul, saya nampak. Ini pun modul dia. Okay, ini pun modul dia yang kita lakukan. Ini modul dalam aspek genre. Apa ni kalau dalam genre ke genre? Kalau dalam bahasa sebutan bahasa Melayu tu kan dia punya genre, gaya genre, gaya penceritaan tu selalunya murid ni dia tengok filem saja, tapi dia tidak tahu filem tu genre apa. Sama ada dia aksi kah, penggambaraan kah, seram kah, komedi kah, fantasi kah. Jadi kita bimbing mereka ke arah itu, dan dalam masa yang sama kita boleh juga kasih melihat mereka punya respon, beri orang kata ulasan yang mereka boleh gunakan setelah melihat filem yang pendek yang kita tayangkan tu. Ya, lebih kepada ulasan lah. Ini membantu untuk subjek bahasa Melayu lah. Sebab dalam pembelajaran bahasa Melayu pun ada buat ulasan kan. Dalam kita punya modul ni pun ada juga ulasan filem. Modul ni kan dia terbahagi kepada berapa? Untuk modul ni ada 15 unit. Nanti mungkin hujung-hujung nanti saya boleh kasih tunjukkan lah contoh modul secara keseluruhan. Ini saya ambil dia punya ni lah. Sepintas Contoh-contoh lalu je kan saja. ni? Contoh saja. Yang lebih lengkap nanti saya akan tunjukkan kalau ada masa nanti, Cikgu Mas. Ya. Alright, next one ni. Inilah tu modul tu banyak. Ini yang modul dia tu. Okey, ini yang modul dia. Untuk makluman cikgu-cikgu, saya berterima kasih dengan CDL sebab tahun lalu bila saya bentang di Negeri Sembilan, ada satu cikgu dia kata, Cikgu Red, kenapa tidak patentkan modul ni? Alhamdulillah tahun ni saya sudah patentkan, kasih copyright lah untuk modul ni. Terima Jadi kasih dapat kepada sudah kah? rakan-rakan guru. Ya, sudah dapat. Terima kasih kepada rakan-rakan guru CDL yang mencadangkan tempoh hari. Ya. Dan cikgu-cikgu, kalau ada cikgu-cikgu yang berminat untuk mendapatkan modul ni, cikgu boleh PM saya. Selepas ni saya akan berikan dia punya ni lah soft copy. Percuma je cikgu, jangan tidak masalah, tidak ada bayaran dikenakan. Bagi mereka sekolah yang berminat, saya berikan dia soft copy. Boleh. Ya. Okay, next one ni. Pencapaian dan kejayaan kebangsaan. Okey, baik. Ini ialah pencapaian lah, kejayaan kita sejak tahun 2015 untuk pengetahuan rakan-rakan guru. Kalau di peringkat kebangsaan ni kita selalu ikut pertandingan Sabah Screen Press. Jadi kalau kita lihat di slide ni, kita bermula pada tahun 2015, kita Johan, kemudian 2015 maafkan saya, naik Johan, 2016 Johan, kemudian 2019 kita Johan juga. Ya. Ada soft copy kah? Ada yang minta soft copy? Boleh, selepas ni nanti siapa-siapa saya boleh kirimkan melalui email ataupun nanti boleh WhatsApp saya lah. Tidak masalah. Dengar tu. Okay, next. Boleh. Next one ni. Yang ini pula. Pencapaian dan ini kejayaan pencapaian pada kebangsaan. sama juga pada tahun 2020 kita telah Johan dengan short film kita yang bertajuk Legenda Seniman. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, Legenda Seniman ni adalah satu short film yang kita abadikan untuk arwah P. Ramlee. Idea dia kita gabungkan semua filem P. Ramlee yang terpilih menjadi satu cerita. Itu uniknya short film kita Legenda Seniman. Itu boleh tengok kah tu di YouTube? Boleh ada di YouTube. Kasih Saya boleh share di link biar nanti. kita boleh. So nombor telefon orang minta tu boleh share kan nanti di grup Minta Tabang tu? Boleh. Nanti saya akan share di chat tu. Dalam chat boleh, tidak masalah. Okay, next one ni.
Ini dia Okey, antarabangsa. untuk di peringkat antarabangsa pada tahun 2019 kita dapat satu inilah untuk kategori pelakon lelaki terbaik, iaitu adik Ifo nama dia ni. Adik Ifo dia menang untuk pertandingan pelakon lelaki terbaik International Cinema Escolar di Alvorada di Brazil. Ini kita tidak dapat pergi ke Brazil lah cikgu sebab kekangan kewangan lah, kekangan kewangan dan juga masa yang diberikan oleh pihak penganjur itu sangat-sangat singkat. Sebab untuk makluman cikgu-cikgu, kalau kita ke luar negara ni kita kena minta izin dulu kepada Kementerian Pendidikan. Ada banyak layer, ada punya orang kata dia punya apa ni? Dia Prosedur punya dia kan. prosedur dia. Kita pergi sana bukan pergi-pergi saja. Kita minta izin dulu dengan KPM baru kita boleh pergi. Ya. Jadi piala tu macam mana boleh sampai? Piala mereka pos. Oh, Ya, okey. pihak penganjur pun alhamdulillah tidak dikenakan bayaran, tidak dikenakan charge. Sebab Mereka nak dengan hadir kan. suka tidak hadirkan. Ya, jadi dorang pos sajalah. Ya. Syukurlah sampai juga. Okay, next one ni. Yang ini pula antarabangsa lagi. Okey, ini di Jepun. Di Jepun kita Johan untuk peringkat sekolah rendah lah untuk satu pertandingan peringkat ini peringkat pengajian tinggi dia Toyo Short Film, Toyo University ini yang kasih anjur ni. Dan alhamdulillah kita ada rezeki di sana dan kita Johan untuk kategori sekolah rendah. Ya. Oh, okay. Next. Boleh teruskan next slide. Yang ini lagi di Korea pula. Ini yang terbaru cikgu-cikgu. Okey. Ini satu kejayaan yang sangat orang kata memang kami tidak dapat lupakan lah cikgu sebab kita mewakili Malaysia daripada 200 penyertaan negara kita masuk 10 terbaik. Kita tidak dapat nombor cikgu sebab format pertandingan dia tidak 1 2 3 cikgu. Dia cuma ada pelakon terbaik, filem terbaik, director terbaik. Dia begitu cikgu. Tetapi masuk top 10 ni merupakan satu orang kata satu kebanggaan lah kita di Malaysia. Apatah lagi kita ni mewakili sekolah luar bandar cikgu. Okay? Sekolah luar bandar, sekolah SKM, kadang-kadang persepsi orang ni bila mengetahui sekolah luar bandar ni pedalaman ni banyak kekurangan cikgu. Tetapi cikgu, kekurangan itulah yang menjadi pemangkin untuk kami terus berkarya, untuk kami terus berjuang cikgu. Kita sebenarnya cikgu tidak ada alasan untuk tidak orang kata apa ni, tidak memperjuangkan sesuatu cikgu. Yang penting cikgu-cikgu ada passion. Apa? Passion kalau dalam bahasa Melayu keminatan enggak? Keminatan, kegahiraan Keinginan cikgu. gitu. Kalau cikgu ada passion, ada minat dan disokong, ini yang paling penting. Ya, keinginan dan disokong oleh pihak pentadbir cikgu sangat membanggakan. Jadi saya orang kata sarankanlah kepada pihak pentadbir jika ada guru-guru di sekolah cikgu yang mempunyai passion seperti ini, tolong support cikgu, tolong support kerana mereka merupakan satu aset kepada sekolah yang memboleh bawa sekolah ke peringkat yang membanggakan cikgu. Ya, next slide. Next slide. Talian saya tidak putus-putus cikgu Mas? Enggak, okey. Enggak, okey ya. Dan saya risau ni. Lain di kawasan sini memang tidak stabil. Sebab muncul ikon unstable bah. Saya risau saya Ya. Okey, Cak. Baik. Ini ada contoh liputan media lah, liputan media yang kita telah dapat sejak tahun 2015 sampai 2024. Ini liputan media daripada Malaysia kini. Ya, mereka buat liputan tentang kejayaan kita dan bagaimana kita menggunakan filem ini sebagai satu alat atau mekanisme untuk membentuk disiplin pelajar sekolah di pedalaman Sabah. Ya. Okay, next. Ini juga ini pada tahun 2020, okay, Harian Express, okay, filem pendek pelajar SK Tampulan Telipuk harumkan nama Malaysia di Korea Selatan. Sebenarnya 2 kali kita dicalonkan di Korea Selatan. Cuma pada tahun 2020 tu kita memang tidak ada bajet dan kemudian kelulusan tu lambat keluar, jadi kita terpaksa secara online sajalah, tidak pergi. Ya, belum ada rezeki pada ketika itu. Ya. Seterusnya. Ini pun liputan media daripada The Sun Daily. Okay, ini menceritakan bagaimana kita di SK Tampulan menggunakan projek filem dalam pendidikan ini dalam PDPC lah dan juga PDPR. Ya. Boleh teruskan? Baik.
Ini cikgu. Cikgu-cikgu boleh follow saya cikgu di TikTok sebab semua bahan-bahan yang berkaitan memang saya apungkan di TikTok cikgu. Cikgu boleh scan. Kalau cikgu mau tengok setakat mana perjalanan projek filem dalam pendidikan, semua saya sudah upload di bahagian ini cikgu. Kenapa saya memilih TikTok? Sebab TikTok ni sekarang jadi trending cikgu. Platform media sosial nombor 1 di dunia tu TikTok. Jadi senang akses. Saya percaya cikgu-cikgu juga mempunyai akaun TikTok. Jadi cikgu-cikgu boleh follow lah. Okay, follow saya. Kalau mahu tahu dengan lebih lanjut kembangan projek filem dalam pendidikan ni. Ya. Malangnya aku teda tu Eroid. Cikgu-cikgu yang Belum lagi tidak ada aku boleh buat. Okay, boleh buat akaun TikTok. Okay. Ya, Banyak. tapi untuk Banyak. PDP boleh. Untuk PDP, yes, untuk PDP. Okay, next. Oh, laju Cikgu Gan. Tahniah. Okay, selayang pandang. Apa ini? Ini sedikit ni lah gambar-gambar sewaktu kami berada di Korea. Ini waktu majlis pembukaan lah di majlis Blue Carpet. Kami ni guru-guru mengharapkan kami lah yang kena interview bahkan. Rupa-rupanya bila kami sampai sana murid-murid yang diinterview. Tapi sebenarnya ini sangat bagus sebab bila murid yang diinterview, kita nampak murid punya keyakinan, mereka bercakap kan. Ini secara langsung nih ditayangkan di live di Korea, di TV tempatan Korea. Jadi bila kita melihat murid kita dapat bercakap dengan bagus, menjawab soalan dengan baik, kita punya hati itu alhamdulillah kan. Mungkin kalau guru sendiri Maksudnya mungkin rasa tu nervous ada kan. impak lah Syukurlah tu kan. ada impak lah. Ya. Sebenarnya cikgu bila itulah filem ni cikgu sebenarnya selain daripada orang kata menghasilkan alat sebagai hiburan, sebenarnya kita membina keyakinan murid cikgu untuk bercakap untuk di depan kamera. Jadi bila mereka biasa sudah cikgu di depan kamera, bila buat presentation ke apa kata murah maka tidak ada masalah cikgu. Ya. TP6 sudah ada orang. TP6 betul, TP6. Baik, seterusnya. Ini sesi pengenalan lah. Ini yang saya katakan tadi. Okay, murid-murid sendiri yang bercakap di atas pentas. Cikgu-cikgu langsung tidak ada peluang pada masa itu. Kami ni harap-harap dapat masuk TV Korea. Ada soalan. Filem-filem soalan. pendek apa-apa sahaja kah? Dia cakap. Yes, ada soalan. Ini tapi dia kena ikut tema filem kan? Betul, bergantung pada pihak penganjur itu sendiri mengikut tema dia. Ini sesi Q&A lah, suatu sesi pengenalan. Ini ada bahasa tanya nih. Apa filem-filem yang menang nih? Saya okay. nak mention. Ya, untuk filem kita bawa ke Korea, kita tajuk filem tu ialah Rindu yang Sempurna. Filem tajuk tu ialah Rindu yang Sempurna. Jangan lupa kalau kamu cek di YouTube. Cikgu follow saya di YouTube. Ya, boleh tengok filem Rindu yang Sempurna. Ya. Okay. Next. Okay. Ini daripada cikgu, salah satu cikgu di Korea, Namwi Elementary School. Dia telah buat satu orang kata amalan terbaiklah perkongsian kepada kami bagaimana sekolah beliau menggunakan filem dalam pembelajaran mereka, dan kita sangat tertarik cikgu sebab apa yang mereka lakukan di Korea sama sahaja cikgu dengan usaha kita di Malaysia. Cuma kerana mereka di negara maju, dari segi orang kata tools equipment filem tu mereka sangat ke depan, sangat canggih cikgu, sangat moden berbanding kita. Ada satu perkara lucu cikgu, saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Saya tidak tahulah perasaan itu perasaan yang bercampur lucu, perasaan bercampur sedih, perasaan bercampur bangga. Sewaktu tayangan, tayangan setiap negara tu cikgu, semua majoriti, saya boleh katakan 95% tayangan background ataupun latar mereka syuting tu adalah di sekolah mereka cikgu. Sekolah itu sangat canggih dengan smart board dia, dengan facility apa ni, sekolah yang nampak memang gah lah kan, negara-negara maju seperti Korea, sangat canggih cikgu. Dan bila kita di Malaysia ditayangkan filem latar belakang dia cikgu, kampung-kampung bangunan kayu seperti zaman Jepun cikgu 1970 80, dan saya hampir mau menitiskan air mata cikgu. Saya malu pun ada juga, bangga pun ada juga, tapi perasaan tu yang proud lah to be a Malaysian lah, walaupun orang kata
walaupun sekolah kita di bangunan kayu, tapi kita Jangan, nanti aku nangis. kita boleh bawa Malaysia lah cikgu. Kita bawa Malaysia dan bukan merupakan satu satu orang kata Bebas. kekangan lah untuk kita apa ni, untuk kita berjuang lah cikgu, untuk kita berjuang dengan negara-negara yang lain. Itu sudah kita buktikan cikgu. Ya, maaf cikgu, saya terlalu emosi cikgu bila saya kenangkan balik nih. Tahu kan? Sangat Aku pun sangat teremosi. emosi cikgu. Itu saya katakan bercampur gembira, bercampur emosi bila kita melihat, bila kita pergi ke negara maju, kita melihat bagaimana pencapaian negeri kita lihat bagaimana pencapaian negara kita cikgu. Minta maaf cikgu, saya terlalu emosi pula petang ni. Connect Perasaan dengan itu macam moderator. perasaan itu sampai sekarang melekat cikgu, sampai sekarang itu melekat. Tapi itulah mungkin apa ni, jangan jadikan itu sebagai satu penghalang lah cikgu. Apapun projek yang cikgu buat, jangan jadikan itu sebagai penghalang, jadikan itu sebagai satu inspirasi, jadikan itu sebagai kekuatan kita cikgu. Ya. Teruskan cikgu, Terbaik maaf. Cikgu Roy. Minta maaf, terlalu emosi pula. Ya. It's okay. Okay, ada 3 soalan dekat sini. So, dari Cikgu Nur Asimah Haji Zaitun. Dia cakap, macam mana mau join pertandingan ini? Ya. Macam mana tu? Biasanya ada Okey, baik. iklan kan? Ya, ini soalan yang selalu popular lah cikgu, selalu popular. Ya, okey. Baik cikgu, cikgu, untuk pengetahuan cikgu, bila sekarang kita live ni cikgu, ada dalam masa yang sama ada beratus-ratus penyertaan cikgu. Okey. Dari mana mau dapat penyertaan itu ada banyak channel. Pertama cikgu boleh melihat di channel Facebook sendiri, rujukan di Facebook. Cikgu type saja short film competition atau pertandingan filem pendek, akan banyak keluar tu filem pendek yang diiklankan. Itu cikgu boleh, ataupun cikgu boleh pergi ke website yang ada menganjurkan short film. Itu pun cikgu boleh temukan cikgu. Dia bergantung pada usaha cikgu lah, rajin-rajinlah kena Google orang kata. Pertandingan ini ada banyak-banyak jenis. Tetapi cikgu berhati-hati, setiap festival filem ada scam juga cikgu. Tips dia cikgu, pastikan kalau kita di sudut pendidikan cikgu, ambil pertandingan yang ada kaitan dengan Kementerian Pendidikan dorang cikgu. Cari short film, festival filem yang ada kaitan dengan Kementerian Pendidikan. Maksud saya ialah anjuran daripada Kementerian Pendidikan mereka. Kalau benda itu ada maksudnya festival filem itu memang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Seperti BIKI ni, Pusat International Kids Youth and Festival ni, untuk makluman cikgu, diiktiraf oleh pihak UNESCO cikgu. Jadi itu kita berani, kita hantar pertandingan kita punya short film lah cikgu. Ya. Okey, soalan kedua. Berapa lama tempo masa untuk satu filem pendek? Baik. Okey, ada dua cikgu. Pertama, kalau kita mau menghasilkan short film, di dalam kelas cikgu, selalunya kita ada 1 jam. Okey. Baik. Kita buat short film berdasarkan kepada topik yang diajar. Contohlah, short film berkaitan dengan nilai-nilai murni. Contohnya baik hati. Jadi kita punya tugasan kepada murid, buatkan satu short film yang bertemakan baik hati sebagai contoh. Okay, kita ada 1 jam, okey. 10 minit bagi penerangan, okey. 20 minit bagi mereka syuting. Syuting itu di dalam kelas pun boleh cikgu, di luar kelas pun boleh. Dan juga gunakan smartphone cikgu. Smartphone ni gunakan aplikasi YouCut boleh, CapCut pun boleh cikgu. Itu kalau kegunaan untuk di dalam kelas. Okey, cukup masa cikgu. Tapi yang penting cikgu perlu kawal. Kalau murid ramai 40 itu lagi bagus sebab tidak banyak kerja. Ada banyak talent, ada banyak pembahagian tugas. Sekolah-sekolah besar ni cikgu, kelebihan dia murid ramai. Talent pun ramai. Jadi gunakan kekuatan itu cikgu. Okey. Kemudian itu kalau di dalam kelas. Tetapi kalau untuk hantar ke pertandingan antarabangsa, short film biasanya disyaratkan 10 minit ke bawah. Short film itu haruslah 10 minit ke bawah, tidak lebih daripada 10 minit. Tetapi ini kita kena syuting dalam tempoh 1 atau 2 bulan. Peringkat demi peringkat lah. Syuting tidaklah waktu di dalam pembelajaran, mungkin pada hari Sabtu atau hari Ahad, mana-mana yang terluang. Tetapi cikgu, yang paling penting perlu diingatkan, apabila kita syuting cikgu, minta kebenaran daripada parents cikgu. Betul, sebab kementerian
kementerian ada tu satu borang khas, satu borang yang dikatakan ini borang untuk menggunakan image atau video kepada anak mereka. Itu sangat penting cikgu, sangat mustahak cikgu. Ya. Oke, soalan seterusnya. Cikgu dapat sumber dari mana untuk mengetahui pertandingan-pertandingan yang dijalankan? Okey. Dari mana sumbernya? Sumber tu saya cakap tadi, kita boleh di website. Kalau di website, cikgu boleh type film freeware. Film freeware satu. Boleh cari di Facebook. Di bahagian search tu kan cikgu type short film competition. Jadi akan keluar tu cikgu. Beratus-ratus short film. Cikgu pilihlah mana yang sesuai cikgu. Itu sumber dah. Selain daripada ikut juga community filem cikgu di dalam Facebook tu, ada page community film, cuba join cikgu. Biasanya mereka akan iklankan tu short film yang dipertandingkan. Tetapi ada beberapa rekomendasi daripada saya cikgu. Kalau untuk kita cikgu, okay, di peringkat KPM lah, kementerian. Kalau peringkat kementerian cikgu, sekolah menengah, khususnya sekolah menengah, setiap tahun ada pertandingan short film cikgu. Okay, setiap tahun. Itu memang dalam takwim sekolah kementerian. Untuk peringkat kebangsaan, kita ada Sabah Screen Fest dan juga BMW Shorties untuk kategori terbuka. Itu channel atau platform yang cikgu boleh buat lah. Yang cikgu boleh ikut. Ya, cikgu Mas. Oke, ada soalan lagi dari Cikgu Nur Syafika. Dia tanya, boleh kongsikan peranti apa yang Tuan gunakan untuk merakam filem tersebut? Okey, cikgu. Kalau untuk aktiviti di dalam kelas cikgu, pakai smartphone boleh cikgu. Pakai smartphone, gunakan software UCAD, CapCut. Itu kalau aktiviti di dalam kelas cikgu. Tetapi kalau cikgu mau hantar filem cikgu ke festival antarabangsa, sekarang ni biasanya orang pakai kamera DSLR kan cikgu. Sekarang ni jarang sudah orang pakai DSLR. Diorang pakai itu apa tu pengganti DSLR. Allahu Akbar, lupa sudah saya nama dia tu. Ada tu kamera macam seolah-olah DSLR lah. Okay? Kualiti dia lebih bagus lah. Tapi sekarang handphone pun boleh cikgu canggih. GoPro kah dia bilang? Oh tidak, bukan GoPro, dia kecil. Bukan GoPro. Tapi kalau cikgu ada mirrorless Apple, telefon Apple, sangat cantik. Apple ni memang sudah lengkap menepati untuk kualiti buat video cikgu ataupun filem. Kalau cikgu ada yang Apple ni lah, bangsa Apple ni. Ya, iPhone dia. Tapi sebenarnya cikgu begini, kadang-kadang ada orang tanya juga apa rahsia kejayaan. Saya ada tanya juga kepada rakan-rakan industri dengan pengarah-pengarah filem di Malaysia. Saya tanya kepada contohlah satu pengarah yang pernah saya jumpa, nama dia pengarah Al-Jafri. Al-Jafri pengarah untuk drama ya Allah, Gazim Susana Azdan kah? Begitu itu. Saya tanya dia, saya cakap, Bang Jafri, apa yang perlu ada untuk dalam short film ni? Okay. Jawapan dia simple je cikgu. Dia kata, dia bukan bergantung kepada kita punya canggih manapun handphone kita, canggih manapun software kita. Itu sebagai alat, sebagai penyokong. Tetapi yang paling utama cikgu, apabila cikgu menghasilkan short film, cikgu punya idea. Jalan Idea cerita tu biarlah sampai di hati penonton. Macam mana mau tahu filem itu sampai di hati penonton? Bila cikgu tengok filem tu, cikgu seolah-olah berada di situ. Itu maksudnya, bila cikgu ada perasaan gitu, maksudnya filem itu adalah filem yang sangat berkualiti cikgu. Itu tips yang saya boleh berilah cikgu untuk menghasilkan short film yang bagus. Okay? Dan satu lagi tips yang cikgu saya nak bagi, bila kita menghasilkan short film, pastikan jalan cerita tu menyentuh hati penonton cikgu. Sebab short film ni dia 8 minit, jangan terlalu banyak dialog cikgu. Jangan terlalu banyak dialog, tapi mainkan dari segi emosi pelakon tu cikgu. Itu kalau short film cikgu. Itu tips untuk short film. Ya, cikgu Mas. Okey, saya ada sudah soalan, tapi Cikgu Nur Syafika cakap sinematografi dengan konten. Betul lah tu kan? Betul. Belajar aspek sinematografi, lighting, audio itu sebagai tambahan lah untuk memperkasakan lagi. Tapi itulah, untuk prioriti keutamaan ialah idea cikgu tu mesti sampai di hati penonton. Itu yang lebih utama cikgu. Itu pada saya lah cikgu Mas. Mungkin yang lain ada punya mungkin betul. Okay, next one ni. Next slide.
Ni okey, Ya. ini filem yang 10 terbaik tu yang saya katakan tadi, cikgu. Okey, ada daripada Korea, ada daripada Jepun, ada daripada Portugal dan kita satu-satunya daripada Malaysia, cikgu. Ya. Okay, next. Okey. Okay. Semasa kita berada di Korea, cikgu, kita juga bersama ada dengan pemain industri, kita berkongsi idea apa yang kita lakukan di sekolah. Seperti yang kita lakukan sekarang, cikgu. Kalau cikgu nampak di gambar ni sebelah kiri, ini cikgu Russell. Cikgu Russell ni ketua panitia bahasa Inggeris. Cikgu Russell ni yang selalu buat skrip untuk short film kita. Untuk translate skrip dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Jadi kita perlukan pertolongan untuk KPBI. Jadi maksudnya projek ni, cikgu, bukan orang kata dijalankan oleh saya seorang, cikgu, tetapi sebenarnya projek ini merangkumi semua guru, cikgu. Semua guru ada peranan masing-masing. Ada berperanan sebagai makeup artist, ada berperanan sebagai script writer, ada berperanan sebagai lighting. Semua memainkan peranan penting, cikgu. Tapi yang paling penting sekali ialah kita guide kita punya murid-murid. Sebab itulah kita punya produk, cikgu. Ya. Okay, next. Ini sewaktu ni lah majlis penutupan. Okay, majlis penutupan. Saya bersama dengan rakan-rakan guru, kita hantar 3 orang guru dan 2 orang murid lah. Ini pengalaman pertama kita di Korea lah, cikgu. Ya. Okay, next. Rasanya inilah penamat dia lah. Kita kibarkan kita punya jalur gemilang, kita kibarkan bendera Sabah. Itulah Gamsamnida kalau dia ada apa? Kalau di Korea kan. Gamsamnida ya. Satu pengalaman manis lah, satu pengalaman manis untuk kami di SK Tampulan. Orang kata membawa nama Malaysia dan membuktikan bahawa kita di Sabah, khususnya di Sabah ni boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Ya. Okey. Ada soalan daripada rakan-rakan penonton? Mungkin boleh buka mic juga. Ini pendapat daripada Puan Zaliha. Dia punya quote, dia kata, untuk kami kekal jadi juara itu mustahil, tetapi sejarah filem pendek di sekolah-sekolah Malaysia dimulai oleh nama SK Tampulan Telipok. Ya. Cikgu. Ini dari Cikgu Vincent, dia cakap kami akan ke India, dia kata. Ya. Untuk makluman para penonton, rakan-rakan maya, kita sebenarnya minggu lalu baru dapat jemputan daripada kerajaan India. Okay. Kita dijemput, kita layak qualified untuk satu festival filem di India, iaitu Smile Indian Film Festival di India. Itulah sekarang ni dengan ruang waktu yang agak singkat dan jatuh pada hari raya, memungkinkan kami yes. Saya ingat sudah tu. Kami tidak dapat pergi, tetapi insya-Allah kami akan kirim video kami di India. Mungkin timing itu tidak ngam, tapi tidak apalah. Kita akan mengibarkan lagi bendera Malaysia di India. Dan doakan kami, cikgu-cikgu, semoga short film yang kami hantar itu sudah masuk pun dalam top 10, cuma kita tidak tahu keputusan dia bagaimana. Ya. Cikgu Vincent ni yang PKM ni baru saya ingat pula. Patutlah dia mention pergi India. Harap-harap Cikgu Vincent, kami cadangkan Cikgu Vincent yang pergi ke India. Harap-harap dia bersetujulah. Minta maaf rakan-rakan guru, talian di tempat saya ni agak tidak stabil. Ini pun saya menggunakan data handphone. Jadi kadang-kadang dia punya video tu timbul tenggelam. Ya. Cikgu Mas Nurul mungkin terkeluar nih, Cikgu Eroid. Dia terkeluar. Okey, tidak apa. Mungkin kita ada masa lagi, Puan? Kita ada sekarang 15 dan link kehadiran pun sudah dikongsikan oleh hotspot ni. Mungkin masih ada masa untuk Q&A kalau ada soalan-soalan daripada cikgu-cikgu lah. Saya kongsikan, mungkin saya kasih kongsikan sedikit modul yang saya janjikan tadi itu. Mungkin boleh, cikgu, kalau ada. Harap-harap dengan saya ni bekerja sama. Saya kongsikan modul. Okey, ini yang ini contoh modul yang kita bangunkan, cikgu-cikgu. Ini nanti saya akan berikan pada cikgu-cikgu. Cikgu boleh PM saya akan berikan soft copy. Ya.
Mungkin Cikgu Iroid bagi WhatsApp lah dalam chat mungkin. Ya, boleh. Ada Boleh. cikgu yang Saya rasa ini, Cikgu Iroid boleh type WhatsApp number di. Cikgu Rishi ni kawan saya nih dari Perak sana tuh. Terima kasih rekan saya Rishi setia mengikuti setiap kali perkongsian CDL Sabah. Walaupun sudah bertugas di Semenanjung. Ya. Baik, untuk pengetahuan rakan-rakan guru, dalam modul ni ada beberapa unit. Saya rasa ada sampai 11 unit kah kalau saya tak silap. Mungkin boleh kasih scroll down cikgu. Ini contoh unit-unit lah. Dalam unit ni ada script film, macam mana buat script film, macam mana buat storyboard, macam mana buat poster film, macam mana nak buat tema film, karakter film, set penggambaran film, jenis-jenis film, merancang cerita, jenis-jenis short, kejayaan industri perfilman. Ini semua ada dalam modul cikgu. Dan yang paling menarik cikgu, kalau cikgu perhatikan dalam dasar pendidikan kita pada tahun 2027 nanti, ada satu modul nama dia pembangunan karakter, kalau saya tak silap. Dan pembangunan karakter tu cikgu, kita ada buat di dalam modul kita cikgu. Ini akan membantu cikgu-cikgu nanti pada tahun 2027 cikgu. Pada unit 5 tu dalam modul kita ada karakter filem. Kita belajar karakter sesuatu watak. Ini ada bersangkut paut nanti dengan kita punya dasar pendidikan pada tahun 2027 cikgu. Itu boleh membantu cikgu nanti. Ya. Oh ya, betul. Ada 15 unit. Kita akan ajar peralatan, peraturan di set penggambaraan, pengeditan, penyuntikan filem, pameran pengedaran filem, dan ada beberapa lembaran kerja tambahan lah di dalam modul ni. Ya. Mungkin boleh kasih scroll tengok dia punya ni contoh-contoh. Silakan. Gambaran dia, ya. Silakan Wani scroll sampai bawah, ada lagi kan? Scroll dah, Cik Wani, ya, scroll dah. Ini contoh dia. Ini contoh skrip filem. Ada penerangan, ada lembaran kerja. Scroll tak sampai habis. Ya. Satu papan cerita. Ya. Ya. Sorry, saya pula yang terlock up tadi. Apa? Sorry. Oh, so ini dia punya Bila modul cikgu dapat kan? modul ni nanti, cikgu print saja. Tinggal print saja cikgu. Ya, betul. Halo, Eroid? Ya, boleh dengar. Boleh dengar, Mas. Boleh dengar, Mas. Boleh dengar cikgu, Mas. Ya. Boleh dengarkan? Sorry. Boleh dengar. Ini jenis. Oke, teruskan bos. Ya. Oke, teruskan bos. Ini ialah kandungan-kandungan yang ada di dalam modul lah, yang kita bangunkan. Jadi bila cikgu dapat dah modul-modul ni, cikgu boleh gunakan di kelas lah cikgu. Di kelas kalau ada guru ganti, boleh gunakan modul ni cikgu. Daripada kelas tu kosong, boleh gunakan modul ni. Okay. Mudah difahami dan ada bahan grafik yang menarik lah untuk mudah kita fahami lah. Ya, okey. Rasanya itu sajalah untuk modul ni. Ya. Kita kembalikan kepada Cikgu Mas. Ya. Mungkin Cikgu Mas Nurul ni pun dia punya line ni tidak berapa dia sudah terkeluar lagi balik. Sudah terkeluar balik tu puan. Ya. Tapi cikgu-cikgu link YouTube. Link YouTube Cikgu Rishi ada di dalam poster juga. Dan Cikgu Iroid sudah kongsi nombor telefon di dalam chat. Sudah puan. Kalau andai kata tidak dapat di sini, boleh follow saya di Facebook pun boleh juga. Type saja nama saya. Dalam chat ni sudah nombornya. So cikgu-cikgu yang ada di sini pun sudah dapatkan. Cikgu Mas Nurul masih ada atau tidak ada gambar juga? Masih. Mas. Oke, silakan. Habis serah. Alright, betul-betul banyak drama hari ini kan? Drama air mata lah, drama breakout. Oke, so demikianlah tadi perkongsian daripada Cikgu Iroid Martini yang sangat bermanfaat dan penuh emosi kepada kita semua. Semoga perkongsian tersebut menjadi panduan dan pencetus idea kepada rakan-rakan guru untuk kemenjadian murid. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Iroid Martini di atas sesi hands-on yang sungguh bermakna sebentar tadi. Baiklah, mohon semua guru untuk menyimak kembali
dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan dalam ruangan chat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, siri CDL hands-on kita ini akan dijalankan pada setiap hari Kamis dan masa akan dimaklumkan. Untuk makluman awal para peserta, sesi perkongsian CDL hands-on pada minggu hadapan bagi siri ke-69 adalah seperti yang berikut. Yaitu tajuknya Model Smart, penceramah oleh Cikgu Hansel Justin, penolong kanan pentadbiran SK Tim Waranau, yang akan berlangsung pada 21 Mac 2024 hari Kamis pada pukul 2.50 sehingga 4.30 petang. Segala makluman akan dikongsikan melalui WhatsApp resmi Mita Tabang. Juga jangan lupa untuk mengisi pautan kehadiran yang telah dikongsikan dalam ruangan chat. Baiklah, sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan sebagai bukti kehadiran. Oleh itu diminta semua untuk on camera dan senyum selama mungkin sehingga selesai. Mohon bantuan Hazwani untuk mengambil gambar. Silakan Hazwani. Okay, para peserta boleh buka kamera. Sambil tu boleh ready-ready lah. Okay, saya ambil muka surat pertama dulu. Semua ready. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Okay. Okay, cikgu-cikgu. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Masnur dulu. Terima kasih Azmani. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, dengan ini berakhirlah sudah sesi perkongsian kita pada petang ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan teknikal sebentar tadi. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat semua yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan jumpa lagi minggu depan. Bye. Tanya Cikgu Royd dengan Cikgu Mas Nurul dan Cikgu Haswani. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Thank you everyone. See you all next week, okay? Yeah. Okay, thank you. Sabah. Bye.